Ini kok sebenarnya dalam dia apa ini? Saya nggak ya. Dia main. Coba satu dua. InsyaAllah. Jadi kita mulakan kuliah pada malam ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, takut oleh kamu akan bala bencana yang akan terjadi, tidak akan terkena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tapi mengenai kepada semua makhluk. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan ketahuilah Allah Ta'ala itu maha keras balasan siksaan azabnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang bermaksud tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai akan saudaranya sebagai sama seperti dia mencintai akan dirinya sendiri. Yang dihormati silakan Tuan Imam, contohnya silakan Tuan Bilal, jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ni untuk kita sambung kuliah Tauhid, bab Tauhid ataupun Akidah ataupun Usuluddin, Usuluddin di muka surat apa tu? 194 Al-Hayat, Al-Hayat, syarah dia lah. Baik, hayat maksudnya hidup. Syarahnya, qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Dilihat kepada hayat, ha ya alif ta marbutah, hayat hidup, hiduplah.
Jadi apabila Allah Ta'ala dikatakan bersifat dengan sifat hayat atau hidup, maka hidupnya itu tidak dengan nyawa. Dia hidup tapi tidak bernyawa lah. Sebagai macam kita perlu ada nyawa kan. Nyawa, kemudian jantung kita bergerak, berdenyum dan sebagainya kan. Kemudian kita bernafas. Itulah kita punya manusia, binatang dan sebagainya yang hidup macam tu. Allah Ta'ala tidak begitu. Tidak dengan nafas, juga tidak dengan 4 unsur seperti api, tanah, air dan angin. Macam kita ni, kejadian kita tu daripada tanah. Kemudian ada juga api, kan, sifat panas. Kemudian air, sifat sejuk, dan angin dah. Dalam badan kita pun ada angin. Banyak angin kadang-kadang. Kentut kuat tu banyak angin lah. Macam tu. Baik. Jadi zat Allah Ta'ala bukan terdiri daripada unsur-unsur tersebut. Zat Allah Ta'ala juga tidak makan dan tidak minum. Dia tidak perlu makan, tidak perlu minum. Kita perlukan pada makanan dan juga minuman untuk kita meneruskan kehidupan kita. Allah Ta'ala terkaya daripada segala itu kerana Allah lah yang menciptakan semua perkara itu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, dia kata, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memerlukan sesuatu daripada alam. Ghani mana kaya lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kaya lah, kaya daripada alam. Dia lebih kaya daripada alam. Baik. Kemudian hakikat sifat hayat ialah qadim, lagi azali, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dia sifatnya qadim dan azali. Kita sifat hayat kita ni hadis, barulah. Kita ni benda baru kan, hadis. Dia juga pengesah kepada sifat idrak. Idrak ataupun pendapat. Idrak ataupun pendapat lah. Cuma dalam kitab ni dia tak ada bincang tentang idrak. Dia tidak bincang tentang idrak. Kalau ada bincang pun sikit sangatlah berkenaan dengan idrak. Baik. Sifat idrak itu ialah seperti kudrah, iradah, ilmu, sama', basar dan kalam. Kenapa sifat-sifat ini dikatakan sifat idrak? Kerana sifat-sifat ini mempunyai ta'aluk. Sebab dia ada ta'aluk. Kudrah dia ada ta'aluk. Iradah ada ta'aluk. Ilmun ada ta'aluk. Sama', basar, kalam pun ada ta'aluk. Sama', basar dan kalam. Macam kudrah, iradah, ta'aluknya ala kulli mumkinat. Ta'aluknya kepada segala benda mungkin. Kemudian ilmu, ta'aluknya ala kulli wajibat wal jaizat al mustahilat. Ta'aluknya pada benda yang wajib, mustahil dan juga harus. Sama' dan basar, ta'aluknya ala kulli mawjudat. Ta'aluknya kepada setiap benda yang mawjud ataupun benda wujud. Kalam, ta'aluknya ala kulli wajibat al mustahilat au jaizat. Ta'aluk kalam sama dengan ta'aluk ilmu, tetapi ada perbezaan lah. Bezalah. Kalam mana berkata-kata. Kata-kata laisa biharfin wala bisautin, tidak ada huruf dan tiada suara. Macam manusia berkalam, ada huruf, ada suara. Binatang-binatang pun ada suara kan. Ada suara dia. Setiap benda dunia ni ada suara. Sama ada suaranya kecil, rendah ataupun kuat. Macam tu. Baik. Jadi kenapa sifat-sifat itu dikatakan sifat idrak? Kerana sifat ini ada ta'aluk. Dan itu ta'aluk itu ialah bertambah kepada yang lain. Dan atau mengenai yang lain. Dengan sifat melihat, maka sudah pasti ada yang kena lihat. Contoh ta'aluk ialah, contohlah sifat basar kan. Sifat basar maksud melihat. Jadi melihat tadi mesti ada benda kena lihat. Satu benda yang dilihat mesti ada benda kena lihat. Begitu juga sifat kudrah, mana berkuasa. Maka hasil pada itu pasti ada yang dijadikan ataupun yang dikuasai.
Bila ada sifat kuasa, kudrah yang ada pada Allah Ta'ala, maka mesti ada sesuatu benda yang dikuasai oleh Allah. Itulah alam lah. Alam, manusia, dunia dan sebagainya. Maka kiaskanlah pada sifat-sifat idrak. Kerana jika tidak ada sifat hayat, maka sudah pasti sifat-sifat lain pun tidak wujud. Jadi hayat ni penting lah. Dia macam wujud jugalah. Dia basic dia tu, antara basic ialah hayat dan wujud. Sifat wujud kan ada kan. Setiap sesuatu benda tu dia bermula daripada ada. Bila adanya, maka adalah benda-benda lain. Kita ingat sifat hayat hidup. Kalau hidup, maka ada sifat-sifat yang lain lah. Kudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam dan sebagainya lah. Yang ada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak ada hidup, tidak ada hayat, macam mana ada sifat kudrah? Macam mana ada sifat iradah? Macam mana ada sifat sama', basar, kalam dan sebagainya? Sebabkan dia tidak hidup. Dia tak hidup. Kan? Benda tak hidup, mana ada kuasa? Mana ada iradah, kehendak? Mana ada melihat? Mestilah suatu benda tu dia hidup. Satu benda tu hidup. Kias pada diri kita sendirilah. Kalau kita mati, tak hidup, macam mana kita nak lihat? Macam mana kita nak mendengar kan? Macam mana kita nak menggunakan segala alat-alat perasa kan? Alat-alat perasa yang ada pada badan kita ni. Kalau kita tak hidup. Kan? Jadi asasnya, mestilah hidup. Satu benda tu mestilah hidup. Dan asalnya satu benda itu mestilah wujud. Tak wujud, tak akan berlaku benda lain lah. Macam tu. Cuma hayat ini la tata'allaqu bi syai'in. Dia tidak takluk pada satu benda pun. Sebut dalam kitab Arab, ada satu sifat yang tiada takluk, itulah hayat. Sifat hayat yang mana hidupnya tadi, hidup tiada dengan nyawa, tiada dengan nafas, tiada dengan mizah. Mim, zai, alif, jim. Mizah mana kejadian yang 4 anasir. Dan tiada hidup dengan sebab makanan. Dan tiada hidup ia dengan sebab makanan. Kalau kita hidup dengan makanan. Kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan hayat itu satu sifat wujudiyah. Satu sifat wujudiyah yang mengesahkan ia, yakni sifat itu bagi orang yang berdiri dengan dia. Satu sifat wujudiyah ataupun subutiyah yang tetap, yang tidak bercarai tanggal dengan Allah Ta'ala, yang mengesahkan, yakni sifat itu bagi orang yang berdiri dengan dia. Yakni dengan orang yang yakni dengan orang itu akan idrak. Sifat idrak. Okey. Dan sifat idrak tadilah. Idrak mana mendapat. Pendapat ataupun mendapat. Itu dikatakan sebagai idrak. Dan ta'rif idrak ni lebih kurang sama jugalah dengan sifat kudrah. Sifat kudrah dengan idrah ni lebih kurang sama je ta'rif, tak jauh bezalah. Kita lihat dalam kitab lain. Baik. Seterusnya, Allah SWT tidak mati dan dia kekal selama-lamanya. Macam kita ni, kita hayat hidup tapi bertempoh lah. Hayat kita bertempoh. Contohnya kita hidup berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun. Ada yang baru lahir je dah meninggal. Ada yang meninggal waktu kecil, ada meninggal waktu dewasa, budak kanak, remaja dan sebagainya. Sebenarnya manusia ni ada tempoh. Ada due date lah. Due date-nya, limit dia. Supaya dia sampai masanya kita akan mati. Macam tu. Kecuali orang-orang yang dikenaki oleh Allah Ta'ala tak mati, dia tak matilah. Macam tu. Juga sifat hidup Allah Ta'ala itu adalah syarat kepada sifat mani yang 6. Sifat mani itu bahagian daripada sifat 20. Sifat mani sebahagian daripada sifat 20. Sifat mani itulah kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam kan. Itulah yang dikatakan sifat mani. Maksud mani itu dibangsakan kepada makna. Mani maksudnya dibangsakan kepada makna. Kepada makna kudrah itu apa makna dia? Iradah itu apa maknanya? Kan?
Dibangsakan kepada makna. Dia katakan ma'ani. Sifat 20 ini dia bagi pada 4 bahagi pula. Itu tadi nafsiah. Sifat nafsiah satu saja, itulah wujud. Salbiah ada 5. Sifat salbiah ada 5. Qidam, baqah, muhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsi wa daniyat. Qidam, baqah, muhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsi wa daniyat. So ada 5. Kemudian sifat ma'ani, itu ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kemudian manawiyah, itulah ada 7. Qaunu ta'ala qadiran, qaunu ta'ala muridan, qaunu ta'ala hayyan, qaunu ta'ala samian, qaunu basiran, takaliman. Okey? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan manawiyah. Manawiyah ni adalah pecahan daripada sifat ma'ani. Dia pecahan daripada sifat ma'ani. Ada ulama kata cukup ma'ani saja, tak perlu manawiyah. Di mana Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi mereka pun khilaf. Khilaf berkenaan dengan adakah perlu nak pecahkan ma'ani dengan manawiyah ataupun tak perlu. Okey, kalau Abu Mansur Maturidi dia kata ma'ani dengan manawiyah mesti dibezakan. Mesti bedakan. Sebab apa? Kerana ma'nawiyah ini ialah sifat perbuatan. Sifat perbuatan. Sedangkan ma'ani ini ialah sifat makna. Sifat makna. Jadi dibezakan antara ma'ni dengan manawiyah. Okey. Sedangkan Abu Hasan Asy'ari dia kata, okey. Abu Hasan Asy'ari dia kata sifat manawiyah tak perlu. Tak perlu ada sifat manawiyah. Sebab apa? Dalam ma'ni itu pun dah ada manawiyah. Kata. Dalam ma'ni dah ada manawiyah. So tak perlu lagi lah. Tak perlu lagi pecahan kepada sifat manawiyah. So kalau tak perlu sifat manawiyah, maknanya ada berapa sifat tu yang wajib Allah Ta'ala. Tolak 7 maknanya 13 lah. 13 sajalah sifat yang wajib Allah Ta'ala. Ini pandangan daripada Abu Hasan Asy'ari. Sedangkan Abu Mansur Maturidi, dua-dua ni pengasas kepada golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan benda ni biasa disebut. Kan? Setiap kali khutbah Jumaat biasa imam akan sebut. Betul tak? Sebab kita ni daripada manhaj Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Mana yang manhaj ni maksudnya dia yang buat ilmu tauhid ni secara berstruktur bersusun kan. Bersusun. Dia lah Abu Hasan Asy'ari dan Mansur Maturidi. Dialah yang menyusun ilmu tauhid tu. Adakah pada zaman Nabi tak ada ilmu tauhid? Ada. Zaman Nabi ada ilmu tauhid. Fiqh ada tak? Fiqh ada zaman Nabi. Tafsir ada tak? Ada. Cuma dia tidak distrukturkan, disusun je tu. Step by step. Dia tak susun macam tu. Jadi ulama-ulama yang terkemudian lah menyusun kitab-kitab berkenaan dengan bertauhid. Okey, ni tauhid saja. Ni fiqh saja. Ini tasawuf saja. Ini tafsir, ini hadis. Betul tak? Jadi pada zaman Nabi dia tak ada pecahan-pecahan macam tu. So yang pecahkan kemudianlah. Adakah benda tu bid'ah? Tak bid'ah lah. Mana ada bid'ah? Sebab apa? Dia ada kebaikan untuk orang ramai. Kalau bid'ah kan habis semua bid'ah dia. Kan? Dia kata ni bid'ah lah. Zaman Nabi tak adalah buat macam tu. Kalau macam tu, tutuplah semua pondok-pondok, sekolah-sekolah, universiti, kolej-kolej semua tutuplah. Sebab apa? Benda baru kita belajar. Zaman Nabi tak ada pecah-pecah macam tu. Yang pecahkan ulama kemudian. Betul tak? Jadi kalau seandainya kita kata bid'ah, pembukuan hadis, penyusunan kitab hadis, penyusunan kitab tauhid ni, penyusunan kitab tasawuf. Sebab zaman Nabi tak ada. Kalau macam tu habis semua bid'ah, habislah. Tutuplah pondok-pondok semua. Universiti-universiti semua tutup. Kolej-kolej tutup. Universiti USIM pun tutup. UIA tutup. Sebab apa? Zaman Nabi tak ada belajar. Tak ada pecahan-pecahan macam tu. Betul tak, Tan? Tu kita kena faham lah. Baik.
Seterusnya, mana hilang ni? Baik, seterusnya, dan sifat ma'ani itu adalah pecahan daripada perkataan ma'ana yang bermaksud erti ataupun tujuan. Erti ataupun tujuan. Sifat ma'ani. Dia ditinjau kepada makna dia. Makna sifat ma'ani itu apa? Contohnya mendengar, iaitu makna ataupun erti atau tujuan yang terbit daripada telinga. Contohnya sifat mendengar. Mendengar. Kan? Ia makna atau erti tujuan yang terbit daripada makna. Daripada telinga. Ini adalah bagi makhluk. Juga mendengar itu makna atau diertikan dengan tiada telinga. Kerana Allah Ta'ala mendengar bukan dengan telinga. Nampak tak? Jadi bila kita tengok pada sifat makna ni, sifat mendengar ni ada dua pecahan. Satu dengan telinga, dengan kedua tanpa telinga. Betul tak? Boleh tak mendengar tanpa telinga? Boleh tak mendengar tanpa telinga? Boleh. Binatang pun kadang tak ada telinga. Binatang kecil-kecil tu mana ada. Kalau tuan-tuan gaji cek telinga dia, pergilah cek. Pacat, pergilah cek telinga pacat. Lintah, pergilah cek telinga lintah. Mana telinga dia? Kan? Ular, pergilah cek telinga ular. Jumpa tak? Tak jumpa kan? Tak jumpa lah. Sampai kiamat pun tak jumpa. Tapi dia mendengar tak? Mendengar. Dia mendengar. Pergerakan orang dalam air, pergerakan orang lalu kat situ tempat dia duduk bersarang tu, dia dengar. Itulah. Jadi Allah Ta'ala pun tak mustahil. Kalau Allah Ta'ala mendengar tapi tanpa telinga. Tanpa telinga. Betul tak? Samalah seperti berjalan. Berjalan, boleh berjalan menggunakan kaki, boleh berjalan tanpa kaki. Kan? Boleh berjalan menggunakan kaki, boleh berjalan tanpa kaki. Macam kita berjalan menggunakan kaki. Kalau tak ada kaki, boleh jalan tak? Boleh. Ular, cuba tengok ular. Ular berjalan ada kaki tak? Tak ada kaki pun. Satu kaki pun tak ada. Satu kaki ular pun tak ada. Tapi boleh jalan tak? Boleh. Laju dia jalan. Nampak? Jadi benda tu tak mustahil lah. Tak mustahil. Jadi maknanya bukan maknanya orang ada kaki, tak ada kaki itu tak boleh jalan. Dia berjalan ni tak seperti ada kaki, tak ada kaki pun boleh berjalan. Betul tak? Telinga mendengar. Tak seperti orang kata ada telinga mesti mendengar. Tak ada telinga pun boleh mendengar. Kadang ada orang ada telinga pun tak mendengar juga. Apakah? Pekat badak. Telinga ada tak? Ada. Mana telinga kau? Orang cakap berbuih kau tak dengar. Kan? Malaysia tengok orang piuh tengok. Piuh tengok kan. Nampak? Ada telinga pun kadang tak guna. Sebab dia tak gunakan telinga dia. Lebih baik tak ada telinga. Lebih baik tak ada telinga. Tengok cacing tu, tengok ular, tengok orang kata lintah ke pacat dan sebagainya. Orang lalu kat dia pun dia perasan. Dia peka dia kan. Dia koja gitu. Baik. Kerana Allah Ta'ala mendengar bukan dengan telinga. Nampak? Contohnya mendengar ialah makna atau tujuan ataupun erti yang terbit daripada telinga. Ini adalah bagi makhluk. Juga mendengar itu makna atau diertikan dengan tiada telinga. Kerana Allah Ta'ala mendengar bukan dengan telinga. Dan sifat hayat itu adalah syarat daripada sifat-sifat ma'ani yang lain. Daripada segi akal manusia. Kerana jika tiada hayat, tiada hidup, tidak akan ada sifat yang lain. Tak ada hidup, macam mana ada sifat lain? Macam diri kita lah, kalau kita tak hidup macam mana? Ada tak sifat kudrah, berkuasa? Kita boleh menulis, berjalan, angkat barang. Boleh tak? Tak boleh. Mesti ada hayat, hidup. Robot punya tu juga. Robot kalau dia tak hidup, boleh tak dia angkat barang? Tak boleh juga. Dan robot pun sekarang, sama sekarang pun dah cerdik-cerdik kan. Robot pun cerdik.
Robot lagi gejin daripada orang. Orang malas. Agak satu hari nanti kalau ada robot yang boleh buat kata susun barang dalam rumah, kemas rumah, masak, kan? Lipat baju, kan? Kan menyapu dalam rumah kita. Kan senang rumah kita, giang, senyum ada kan? Senyum kan? Rehat kan? So apa? Tak banyak kerja. Tapi bila tak banyak kerja, kuranglah pahala. Nak banyak pahala ke kurang pahala? Boleh. Itulah asuhlah rumah ni. Suami belikan robot satu. Tak kat rumah kan. Untuk membantu kerja-kerja rumah lah. Bantu kerja rumah boleh. Tapi jangan orang kata tak bekerja langsung. Tidur je rumah kan. Dah robot dah ada. Masalah juga. Dan semua kerja dia ambil alih. Masak telur semua dia buat, masak gulai semua dia buat. Tak nak nasi pun dia buat. Betul tak? Lipat baju kan, basuh baju, kemas, semua dia buat. Habis rumah buat apa? Tidur kan. Kalau rumah ngaji dia dah. Okey lah. Baik. Seterusnya dalil. Al-hayat artinya hidup. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Nampak? Tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Macam kita ada permulaan pada hidup kita. Bila kita dilahirkan, setiap orang ada tarikh lahir kan? Tak tahulah kalau ada di sini tak ada tarikh lahir. Semua ada orang ada tarikh lahir dia. Cuma tarikh mati tak tahu. Tarikh lahir tahu, tarikh meninggal tak tahu. Dah meninggal baru tahu. Dah meninggal baru tahu. Kalau dah meninggal boleh tahu tu, tengoklah. Sijil kematian baliklah ke rumah tengok. Dah meninggal. Bang, tengok sijil kematian dan bila. Kalau boleh tunjuk macam tu, pensan kan suami yang. Kan? Balik kau dia kan. Jadi hakikatnya kita tak tahulah bilakah kematian kita. Tapi tetap akan meninggalkan. Cuma tak tahu bila lah. Baik, kemudian hidup Allah Ta'ala itu adalah kekal abadi dan sempurna. Hidup Allah kekal dan sempurna. Macam kita tak kekal kan? Macam tu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah yang Subhanahu Wa Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup, kekal dan berkuasa. Hidup, kekal dan berdiri dengan sendirinya. Hayyul qayyum. Hayyul mana hidup. Kan? Qayyum berdiri dengan sendirinya lah. Baik, kemudian Allah SWT juga yang menjadikan segala yang baru. Benda yang mustahil, Allah Ta'ala akan mati. Yang mustahil Allah Ta'ala akan mati kerana andainya Allah Ta'ala mati, saya akan hancurlah alam. Kalau Allah Ta'ala mati, macam mana? Alam, sedangkan alam itu semua berada dalam kawalan Allah Ta'ala. Semua dikawal Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala mati, macam mana alam pun matilah. Rosak, binasa kan? Kerana tidak ada pengaturnya lagi. Sedang sebuah kereta yang pemandunya mengantuk saja boleh menyebabkan kemalangan, dan kereta masuk ke cerun gaung. Ini kan pula kalau pemandunya mati. Kan? Kita terlelap sekejap. Terlelap berapa minit? Biasa kalau kemalangan ni, kalau terlelap berapa minit? Boleh kesirin? Kejap kan? 10 saat lebih lah. 10 saat, 10 second. Kita terlelap ya. Mana pun ya? Sama ada mungkin terlanggar kereta orang ke, terbabas ke, masuklah longkang ke, masuklah terojul dalam sungai ke, kan? Langgar tiang ke dan sebagainya kan? Itu berapa second je tu? Apalagi kalau orang mati. Tengah mandu tiba-tiba mati. Lagi teruk lah.
Kecuali lah kalau ada orang di sebelah kita. Kita terlelap tapi ada orang sebelah kita kejutkan kita lah. Kejutkan ataupun kawal steering dan sebagainya. Dia nampak, terlelap. Orang tua ni kata. Lelap dah dia. Cuma, jadi cepat-cepatlah orang sebelahnya tu. Kawal kereta tu, kenderaan tadi. Brake dan sebagainya. Tapi kalau tak ada orang sebelah pun tidur. Orang sebelah pun tidur. Lolap, berkoruh. Kita mengharapkan orang sebelah. Kita memandu ni kadang-kadang jalan jauh, mesti ada orang sebelah kita, teman kita berburak kan. Teman kita berburak. Supaya jangan kita terlolap. Bila tak ada teman berburak, mesti terlolap. Masalahnya orang sebelah ni pun lolap. Lolap, kita pun lolap sekali. Nauzubillah lah, harap janganlah berlaku macam tu. Betul tak? Kadang kita memandu cara baik, orang mandu tak baik. Kita mandu berhati-hati, orang tak berhati-hati. Nampak? Tadi pun ada accident kan? Terbakar lori tadi. Kat highway tadi. Dan jalan nak keluar ke susul ke Polisen tu. Nak keluar PD tu kan, highway tu. Plus lah, highway plus. Trailer terbakar. Tak? Kontena lah. Terbakar, meninggal kan? Terbakar. Tak boleh keluar. Dia terbabas ke, terlanggar kereta lori lain ke, tak tahu lah. Mungkin terlanggar lori, babas. Terbakar tuan, meletup. Banyak sekarang ni. Banyak aksiden. Cina kan. Kadang Cina tak ada benda, kita ni yang lebih. Cina tak ada benda kaya. Kita ni yang lebih kaya. Yang banyak aksiden pun kita. Cina tak banyak aksiden. Okey. Sekarang ni kalau apa-apa berlaku di mana-mana pun, orang tengok media massa je. Orang tengok FB, orang tengok TikTok. TikTok sekarang ni cepat dah. TikTok dia banyak video. TikTok ni dia banyak video-video pendek. Apa yang berlaku dalam Malaysia ni. Dalam negara seluruh dunia lah. Sebab benda tu cepat, pantas. Kan? Kadang benda tu dalam TV pun tak keluar lagi. Tapi kat TikTok dah ada dah benda tu. Okay. Jadi, ini kan pula kalau pemandunya mati. Sudah tentu akan binasa kereta itu. Betapa pula alam yang luas ini. Alam yang luas, matahari, bulan, planet-planet yang berjalan di ruang angkasa. Jika tak ada Tuhan yang mengatur, sudah pasti akan hancur dan berantakan sesama sendiri. Betul tak? Yalah. Kalau tak ada yang menguruskan, habis. Mesti ada yang menguruskan dan mengaturkan alam. Tengoklah matahari tu. Matahari tu tengoklah tuan-tuan bertah berapa juta tahun dah. Masih lagi. Masih lagi bersinar. Masih lagi bersinar. Dan dia tak, walaupun dia bola api, tapi dia tak hancur. Biasa kalau satu benda yang terbakar ni, lama kelamaan dia akan hangus kan. Dia akan hangus, akan hancur. Kalau benda yang terbakar lama kelamaan. Matahari ni, dia berapa ribu tahun pun dia terbakar, dia masih tak hancur, tak rosak, tak meletup. Ya. Kejadian matahari. Kehebatan lah. Kita Allah Ta'ala ni. Dia tak boleh disamakan dengan benda terbakar macam kita. Kalau rumah terbakar kan, kita tengok kalau rumah terbakar, lama kelamaan apa terjadi pada rumah tu? Hancur, hangus. Kan, habis semua runtuh. Dinding-dinding runtuh, atap-atap semua runtuh. Habis semua terbakar benda dalam tu. Saya tengok hari tu yang kat mana yang Shah Alam tu, kilang Jekyll tu. Dah tengok kan? Kilang Jekyll Shah Alam terbakar tu. Habis semua. Tahu berapa puluh juta dah.
Dia kerugian dia. Tengok. Tengok. Imam kena ada. Sekarang ni TikTok cepat. TikTok memang cepat sangat. Sebab dia banyak video-video pendek. Orang rakam pendek. Macam tu. Kaja ke lah dekat Syalam. Sesi apa tu? Memang habis lah, hancur lah. Dia punya terbakar tu pagi, petang baru dapat dipadamkan. Terbakar pagi, petang baru dapat dipadamkan. Malam tu pun masih ada lagi sikit-sikit api. Besok tu pula berjangkit pula bangunan lain tak. Susah nak dipadamkan. Masya Allah. Tarapan cakap. Baik, itulah kuasa Allah Ta'ala. Seterusnya firman Allah Ta'ala, wasyamsu tajri limustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Las samsiyan bagi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yashbahun. Dan matahari itu berlari, masa berlari beredarlah. Beredar menurut ketetapannya. Itulah ukuran daripada yang maha kuasa dan maha mengetahui. Dan bulan telah kami tentukan tempat-tempatnya. Sehingga kembali seperti mayang yang telah pentua. Dia akan mayang bulan sabit kan. Kerana bulan ni asalnya bulan sabit. Bulan sabit lepas tu dia akan besar. Jadi dia bulan purnama. Lepas tu dia akan kecil semula. Jadilah bulan sabit balik. Itulah bulan lah. Itulah bulan. Kelebihan bulan. Dan bulan antara kesan graviti bulan ni terjadinya air pasang dan air surut. Kalau bulan dekat dengan matahari dengan bumi, maka terjadilah air pasang besar. Sebab dia ada dua planet berdekatan, dia akan ada kesan. Dua planet yang berdekatan, dia akan ada kesan lah. Terutama sekali kepada bumi lah. Air laut tu pasang besar sebab apa? Matahari. Yalah. Salah satunya lah. Baik, kemudian matahari tidak sepatutnya mengejar bulan. Dan malam tak dapat mendahului siang. Kerana tiap-tiap satu berada terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di bumi akan musnah dan wajah Tuhanmu yang akan kekal selama-lamanya. Wajah maksudnya zat Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala tidak ada berwajah. Dan wajahnya tu, maksud wajah ni ialah zat Allah yang kekal selama-lamanya. Yang maha besar lagi maha mulia. Oleh sebab itu wajiblah Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat hayat, bersifat dengan sifat hidup. Kalau tak hidup, maka tidak adalah sifat-sifat yang lain. Kalau sebut dalam kitab ni, kitab Aqidatun Najin. Ketahui olehmu bahawa hayat yang baru itu tiada lazim ia dengan roh. Dari kerana terkadang didapat hidup dengan tiada roh. Maka sesungguhnya dijadikan Allah Ta'ala hidup pada kebanyakan daripada segala jamadat. Jamadat benda-benda keras. Kerana mukjizat dan keramah dengan tiada roh. Seperti pohon kayu yang memberi salam atas Nabi Mustafa Nabi Muhammad SAW. Dan batu yang seni-seni, kecil-kecil lah. Batu yang seni mengucap tasbih di dalam tapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Pokok-pokok bagi salam, batu-batu bagi salam kan. Jadi maknanya hidup ni dia tak semestinya dengan hayat. Apalagi kalau Allah Ta'ala lah.
Jadi kita kena yakinlah Allah Ta'ala itu hidup tanpa sifat hayat. Dia hidup tapi tak seperti kita hidup. Sebab kita hidup perlukan nyawa, ada udara, perlukan jantung kita berdenyut, bergerak setiap masa. Sama ada kita tidur ke, jantung ni kita tidur ke, dia tak tidur ke, dia tetap bekerja. Kita tidur ke, kita sakit ke, kita pitam ke, dia tetap bekerja. Itu jantung lah. Tapi bila dia tak bekerja, kita padam. Kita pun padam. Kalau dia tak bekerja. Dia malas nak bekerja lah. Ponek lah kerja kan. Bila dia pun dia stop. Dia stopnya. Padam lah kita. Innalillah macam tu. Jadi kalau doktor dia, kalau doktor hospital kan dia ada alat renjatan kan. Orang yang macam yang dia punya jantung tu berhenti, dia akan ada, doktor dia akan buat renjatan elektrik tu. Kasi jantung tu bergerak semula lah. Nasib-nasib lah kalau ada masa dia bergerak balik. Mana kembalilah roh tu semula. Ada masa kan tak bergerak-gerak lagi. Berpuluh-puluh kali handjet dengan apa pun, renjatan elektrik pun tak hidup juga. Mati mana dah, sibalah ajalnya, meninggal lah kata. Kalau ajal dah tiba tu bolehlah call penggali kubur. Call penggali kubur, call tukang mandi, call imam, call bilal. Okey? Macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah tentang perbincangan kita malam ni. Syak dah. Soal? Ya? Allah Ta'ala wajib berhidup dengan sifat hayat lah hidup. Tapi tidak seperti manusia hidup. Okey, sekadar tu perbincangan kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-salika wa 'alam taqabbala wa san halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fatta ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fil arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Ni doa selamat tu lupa saya. Ada doa selamat. Siapa nama tadi? Ni. Ada permintaan doa selamat tadi. Ajar. Ajar. Kamu ni lepas bayar. Pasal.